Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung ya. Okey, jadi pergerakan pasaran sekarang kita sedang tunggu more info whether movement sekarang ni cuma satu pergerakan yang kecil ataupun dia dah akan melakukan lebih besar, pergerakan yang lebih besar untuk yen pair, untuk indeks dan lain-lain. Dan saya harap anda faham kenapa saya tak dapat katakan dolar ni habis, sebab kita jangkakan UJ masih ada movement yang tak lengkap ke atas. Saya tak dapat lukis UJ jatuh daripada semasa. So, kalau saya lukis benda ni, itu adalah yen dynamic. Itu adalah ini. Itu adalah benda ni. Benda besar ni. Yang membetulkan struktur daripada March 2020. Saya tak dapat nak habiskan benda ni masa ni. Kita ada incomplete sequence dekat index. Kita masih ada incomplete dia, masih tak cukup 100% ke atas. Kita masih ada structure ini tak jelas untuk kita katakan ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita ada few seperti dekat minyak. Seperti yang dekat minyak, di mana ini dah hampir untuk melengkap. Saya extend minyak semasa. Saya extendkan minyak semasa yang bermula daripada March, April, hujung untuk minyak. Saya extendkan lagi. Boleh tak minyak naik dengan indeks jatuh? Boleh kalau inflasi naik. Musim sejuk, energi penggunaan, nampak? Sama cerita. Boleh tak minyak buat benda ni? Jadi maksudnya, minyak dia buat higher high. Sekiranya wave 2 ni berlaku, saya berminat untuk nak long minyak. Ini adalah breakout dengan 5 wave. Kita ada 2 time frame dan kita ada masih ada room ke atas untuk minyak. So, ini adalah something yang saya akan cuba untuk long. 2 ni, bila pullback ini berlaku. Untuk minyak. Untuk copper, kenapa copper kita lukis ke bawah? Dah dia tak lengkap lagi. Ini basically US dollar. Ini sama dengan US dollar, di mana untuk semasa RSI dia reset. Jadi ini sedang buat wave 2. Jadi copper menunjukkan bahawa March punya structure tu dah habis. Tetapi dekat indeks kita masih extendkan satu. Dapat tak ini extend naik ke atas? Kalau ini extend naik ke atas, copper ni akan naik daripada sekarang. Dia akan terangkit. Jadi kalau nak tahu dia terangkit ke tak, itu cara dia lan. Kalau anda nampak benda-benda lain terangkit, then ada kemungkinan untuk, kalau copper naik ke atas, dollar index akan habis kat sini dan turun ke bawah. The thing is, dollar dah sampai dah pun tempat dia. Cumanya saya tak dapat lukis dia ke bawah disebabkan oleh USD JPY ni tak habis. Itu sebab dia. Saya kena habiskan ini untuk benarkan indeks melengkapkan this move. Soalan saya, pada waktu ini, ada tak any sebab di mana saya nak katakan bahawa daripada sudut fundamental sentiment, ada tak any sebab saya nak katakan pergerakan ini berlaku? Yang sama macam COVID-19 ni, yang kat sini. Ada tak sebab-sebab dia? Fed dah taper. Yang dah taper, Bank of Canada. Yang naikkan kadar faedah siapa? RBNZ minggu ni dijangka. Itu liquidity yang kecil. Tetapi daripada sudut kecairan pasaran, kita masih ada Fed berbelanja 120 bilion sekurang-kurangnya sebulan. Kita masih ada ECB meneruskan program pembelian aset dia. Kita masih ada Bank of England yang mungkin dah lihat tetapi belum melaksanakan. Kita sedang tunggu dasar fiskal dekat Kongres untuk berbelanja few more trillions. Jadi ada tak sebab untuk saya nak lukis benda ni ke bawah? Belum. Belum. Daripada sudut technical, fundamental, sentiment, intermarket, belum ada. Sebab itu saya masih extendkan dia ke atas. Faham? So if you are talking about this retracement, it will be at least 10% wave 2, maksudnya 50% daripada 2 ni, daripada top kepada throw dia around 10%, satu pembetulan yang besar lah.
Kalau tengok chat belum lagi. Jadi belum ada. Jadi kita boleh tak dia turun? Boleh. Tapi kita tak tahu hujung. Yang saya tahu, kalau dia turun kat sini, kita akan cari peluang untuk long. Kalau dia turun kat sini, itu adalah yen pair punya weakness. Sebab itu kita extendkan yen pair kepada double. Turun lagi. Ini wave 5. Ini wave 5. Ini wave 4 complete. Nampak? Ada ambil semua chart saya satu cerita. Everything. Ini wave 5, ini wave 2 ni tadi. 3 wave. Boleh? Okey. Gold tak ke mana? Gold I don't know. Gold ke atas boleh, ke bawah boleh. Dia tengah-tengah. Tak ada apa-apa. Untuk sekarang ini wave 1, ini wave 2. Kita mungkin ada 3, 4 dan 5. Kalau ini naik, itu adalah dolar ataupun indeks punya kelemahan. Antara dua. Fed main gila. Mungkin tak tahu. Boleh tak C ni habis kat sini? Boleh? Jangan Zul kat, ni Zul kata aku nak buy, nanti aku sell balik kat situ. Boleh tak dia habis kat sini? Boleh. Itu jadi C dan ini jatuh ke bawah. Kalau ini jatuh ke bawah, dolar ke atas. Ataupun itu adalah yen, adalah indeks punya kekuatan antara dua. Jadi kita tak cukup info untuk nak katakan apa yang precious metal akan buat. Euro AUD kalau dia break kat sini, ini tak ada apa-apa. Ini cuma wave 2 habis kat sini dan kita dah lukis ke bawah untuk Euro AUD. Untuk Euro GBP tak ada apa-apa. Nothing. Dia tak buat lower low lagi. Lower low dia sini, bukan ini. Ini high. Ini higher low. Ini low. Jadi structure ini barulah dia buat lower low. Break ini. Break sini. Bukannya break ini. Bukan setiap lekuk tu low high. Okay. GBP AUD kita masih lukis ke atas. Ini seiring dengan pendapat bahawa kita masih ada kekuatan US dollar. Bila US dollar habis, itulah masanya GBP AUD, GBP NZD habis dari pergerakan untuk memulakan ke bawah. Itu sama. Okey, jadi bagi mereka yang ada position GBP NZD, anda dah ada yang dalam market outlook, anda tunggu break A sini, anda alihkan stop loss bawah B ni. Ini. Kalau dia break A, ini dah break ini dah break A, anda alihkan stop loss bawah B. Tengok level dia dekat XM. Anda boleh alihkan stop loss dia sekitar 19460. Yang dalam ni. Yang dalam ni. Yang ini. Okey, untuk GN. Bagi siapa yang ada masuk GN. Okey. Ada soalan untuk siapa tadi tanya Lan ke siapa tadi? Tanya kenapa kita letak Euro GBP, kenapa yang itu. Antaranya untuk pemilihan bila anda nak trade, contohnya anda nak trade Euro, US dollar ataupun GB. Anda sedang menjangkakan US dollar lemah. Anda dapati benda ni sedang berlaku. Contoh anda tengok dolar, anda nak short dolar sebab dolar ni menunjukkan 5 wave. Ini 5 wave. Anda jangkakan bahawa dolar akan meneruskan this move daripada 2017 Januari dan kita ada incomplete sequence. Kita juga ada 5 wave di sini. 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. A, B dan C. Okey, kita jangkakan dolar akan sekurang-kurangnya melengkapkan pergerakan ini. Sekurang-kurangnya melengkapkan pergerakan ini. Ataupun dolar adalah
1, 2, 1, 2 dan sini pecut wave 3. Itu yang dalam lukisan saya. Okey. Anda nak short dolar. Anda berpendapat bahawa dolar akan lemah. Cumanya ini tak ada anda nak pilih sama ada euro ataupun GBP. Aku nak pergi trade. Kenapa saya pilih GBP, saya tak sebut euro tadi. GBP US dollar saya nak long. Ni sebab dia. Okey. Ni kita tengok euro US dollar. Ini dah sampai. Ini dekat-dekat nak sampai. Nampak? Ni dah sampai dah pun. Ini dah sampai pun. Anda tengok kepada GBP US dollar. Ini tak sampai lagi. Hampir. Okey. Ni tak sampai lagi. Hampir nak sampai. Ni adalah dia punya level. Okey, ni tak sampai lagi. Now, tengok kepada euro GBP. Antara dua tu mana satu saya nak trade. Ni adalah euro GBP. Apa trend dia? Di daily tadi. Apa trend dia? Macam mana kita nak tahu mana satu kita nak ikut? Apa yang kita jangkakan this move? What type of movement yang kita boleh jangka? Ni semua ada dekat chart saya ni. Apa yang kita jangka untuk euro GBP dekat sini. Dan kenapa instead of trade euro US dollar, kita trade euro GBP. Ni semua ada dekat chart ni. Kita menjangkakan bahawa euro GBP ni weekly dia masih melengkapkan pergerakan ke bawah sebelum ni naik. Sebelum dia meneruskan pergerakan ke atas. Kenapa kita jangka pergerakan tu? Sebab sini 5 wave. Di sini. Ini 5 wave. Ini 5 wave. Itu 5 wave kat situ. Sini pun 5 wave. Kalau kita pergi time frame kecil, ini pun 5 wave. Yang ini. Yang ini 5 wave. Yang berakhir dengan divergence. Yang ini. H1 dia berakhir dengan divergence yang ni. Alah, kat mana dia tadi? Yang inilah. Cuba saya nak lukis dia tunjuk H1. Yang ini 5 wave. Saya masih mencari peluang untuk ini nak ke atas. Kita dah ada this structure. Kita dah ada structure ini. Structure ini. Yang kita tunjuk dekat sini. Yang dekat sini. Kita dah ada buka jadi. Saya tak lukis dia sebagai 1, 2, 3. Ni boleh jadi A ataupun 1. Ini 1, ini 2 dan ke atas. Sebab untuk semasa ni kita ada pergerakan weekly yang ke bawah. Reaksi awal di antara euro dan juga GBP ni. Reaksi untuk shorter term yang sini, saya lihat bahawa GBP yang akan bergerak lebih laju di sini berbanding dengan euro tadi. Boleh tak dia habis? Boleh, euro dah sampai. Cumanya setakat ini sini adalah 5 wave yang ini. Jadi kalau sini 5 wave, sini pun akan ada 5 wave. 1, 2, 3, one more, 4, one more 5. Sebab itu saya tunggu GBP. Itu satu lagi. Jadi maksudnya untuk euro US dollar, euro US dollar ke mana? Euro US dollar akan ke atas. Tetapi belum pada waktu ini. Dia akan buat 1,
2, 3, 4, one more. Sebab sini 5 wave. Boleh tak tukar jadi 3 wave? Boleh. Kalau sini terus bound, sini saya akan tukar jadi 3 wave. Jadi W, X dan Y. Ataupun W, X dan Y belakang. Jadi sini akan 3 wave. A, B dan C. Kalau dia terus naik ke atas. Dan kalau itu berlaku, dollar index akan hancur. Dollar index akan jatuh ke bawah. UJ akan jatuh. Dan indeks jatuh banyak. Itu yang tak dapat berlaku sekarang. Boleh? Berulang-ulang saya ceritakan benda sama je sebenarnya. We are still looking for index dynamic. We are still looking for dollar dynamic. Disebabkan UJ tak habis lagi ke atas, di mana dan pada masa yang sama yen pair buat 3 wave ke bawah, yen adalah sideways dan indeks akan pergi ke bawah sebelum jumpa support dan naik ke atas. Tu yang kita sedang tunggu sekarang. H1, H4. Okey. Kalau tak ada soalan, saya dah ulang banyak kali apa yang kita sedang tunggu. Minyak anda boleh kita tengah tunggu untuk dia pullback, untuk long balik. Yen pair masih ke bawah, dollar pair masih lemah, dollar masih ada kekuatan. Tak habis lagi. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita, iaitu musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. This is something yang anda kena lihat sebagai seorang pedagang. Fahamkan anda bukan bekerja sebagai seorang trader. Anda melabur. Anda melabur dalam satu sistem. Anda melabur dalam satu sistem anda berniaga. Itu je. Jangan mindset kena tukar, instead of bekerja menjadi seorang peniaga. Sebab itu saya susah nak explain. Sebab itu saya susah nak explain. Kalau orang masuk bidang trading ni, mindset dia bekerja. Apa maksud dia? Oh, bulan ni trading dapat berapa? Bulan ni kalau trading ni dapat berapa? 10%, 5%. Itu mindset orang bekerja tau. Anda tunggu gaji. Anda tak dapat masuk dengan mindset macam tu untuk trading. Tak dapat. Ceramah. Tak dapat masuk dengan mindset macam tu. Sebabnya, fahamkan bahawa ini adalah satu perniagaan. Anda berniaga. Anda bukannya bekerja sebagai trader. Di mana apa goal anda dalam trading adalah untuk membuat, bila anda berniaga, anda punya goal, anda punya objektif adalah untuk membuat keuntungan sebanyak mungkin. Anda tak dapat nak kata, aku nak 5%, aku nak 10%. Anda nak keuntungan sebanyak mungkin. Itu part pertama of berniaga. Tapi part kedua, anda kena tengok dengan menggunakan risiko yang anda boleh terima. Itu yang anda kena settlekan. Risk pulangan untung kepada modal, kepada masa, kepada inventory yang anda keluarkan untuk capai keuntungan berkenaan. Jadi inilah satu perniagaan. Anda tak dapat tengok dia sebagai bekerja. Bekerja ni, aku kena trade, aku kena banyak ni untuk bulan ni. Itu bekerja. Untuk berniaga, anda setkan anda punya goal, anda setkan apa objektif anda setkan penggunaan duit. Dan anda setkan apa sistem yang anda ikut dan ikut yang sama. Kalau anda dapati anda rasa terpaksa trade, tak dapat nak terima loss. Sebab anda berniaga, ada masanya ada untung, ada rugi. Dalam akaun perdagangan pun ada profit loss. Anda tak ada, dia profit sahaja. Buat yang tu, Amy, anda akan dapati banyak benda yang anda buka mata. Seriously, bila buat benda tu dan buat dia berbulan-bulan, anda, kalau nak tahu macam mana saya stay macam ni, dari siapa yang ikut daripada kita kat XM 2017 sebelum ni pun saya dah buat macam mana saya dapat stay
Macam hari pertama ada jumpa saya sampai hari ni sama je. Sebab saya buat yang kepercayaan tu tiap-tiap minggu. Itu sebab dia. Anda work on that. Di mana dalam berniaga ni, market tu sentiasa ada. Anda tak dapat nak trade market. Yang trade market tu teknik anda. Kita tak pandai trade. Kita tak pandai trade. Sebelum nak kita jaga modal, anda kena tahu berapa modal anda. Yang kalau anda tak berniaga, bayangkan bayangkan trading dia macam ni. Bayangkan trading macam ni. Imagine trading is something like this. Ini trading. Okay, trading. Ini saya tak sesuai letak logo duit kat situ. Ini kita letak financial market. Ini financial market. Kita nak trade dalam financial market. Okay. Dalam financial market ni, so many factors yang mempengaruhi pergerakan dia. So many factors. Sekejap dulu Trump tweet Trump dah orang tak tengok, saya dah delete Telegram. Ni siapa yang suka-suka mesej saya kat Telegram, sekarang ni saya tak nak jawab dah. Banyak sangat orang scam guna gambar saya lah, guna apalah. Saya akan delete, saya tak akan jawab any message dekat Telegram selepas ni. Kalau nak tanya, guna Discord. Jangan tanya dekat, jangan guna personal, guna group. Itu guna kita ada group. Siapa yang message dekat Telegram, saya tak akan jawab dah. Saya tak akan jawab. Sebabnya banyak sangat macam-macam kat Telegram. Yang saya jawab kat situ cuma anak saya dengan wife saya sahaja. Lain daripada situ, saya tak jawab. Vlog tu memang geli-geli rasa mula-mula buat ni. Tapi banyak bantu, seriously. Okay. Jadi dalam market ni macam-macam. Apa yang kita buat adalah untuk kita nak trade dalam market yang macam-macam ni, anda kenal pasti benda berulang. Sama ada fundamental analysis, itulah guna-guna dia. Fundamental analysis, sentiment analysis, intermarket analysis ataupun technical analysis untuk nak baca market ni. Dan keempat-empat ni melihat sebab benda yang berulang dalam sejarah. Financial, fundamental, company jangka bagus, company jangka tak bagus, cyclical, non-cyclical, sector spesifik, apa-apalah, polisi monetary, fiscal monetary, sentiment analysis kepada apa pendapat sentiment market, intermarket, technical, benda sejarah berulang dalam chart. Jadi ini semua teknik ataupun sistem dagangan anda. Ini adalah benda yang berulang. Telegram tu apa? Sama. Saya pun dah nak start lupa-lupa Telegram. Siapa yang message kat Telegram, memang saya blue tick je. Saya takkan jawab dah lepas. Beratus-ratus. Biasanya kalau anda tengok Telegram saya, anda tak percaya je. Telegram saya satu hari at least PM personal at least 800. Saya nak jawab macam mana? Memang mustahil. Saya scroll, okey dah. Yang saya kenal jawab, yang tak kenal ada masa saya jawab, ada masa saya tak jawab. Saya nak jawab macam mana? Memang tak dapat. Jadi saya sediakan grup Discord tu untuk soalan. Kalau tak ada juga soalan, kadang-kadang sampai paksa kan. Buat apa kita buat Discord group? Kan? Kalau tak ada, tak payah pun. Boleh tengok dekat live sini saja. Faham? Tak diguna pakai. Saya pun tak apalah. Saya tak nak buat Telegram group, WhatsApp group, apa-apa group. Dah. Yang Discord ni last. Kalau tak ada juga, tak aktif juga macam sekarang, tengoklah macam mana. Tak ada soalan, tanya-tanyalah dalam tu. Saya jawab kalau ada soalan yang masuk akal. Tu tujuan saya. Bukan tak ada cerita marketing apa dalam tu. Siapa market, saya akan delete direct. Saya pun tak ada market. Okey, tak ada marketing dalam tu. Tak ada. Kita gunakan purely untuk kita berkongsi. Itu saja.
Okey. Jadi ini adalah untuk trading ya. The thing is, benda ni yang paling payah nak buat. Semua boleh kata 99.99% trader, dia tahu nak trade. Dia tahu, dia belajar teknik at least 1 atau 2 teknik. Kenapa gagal? Bukan gagal dalam trading, dia gagal nak ikut teknik. Itu sebenarnya. Semua teknik saya declare bagus. Semua teknik. Apa yang anda buat selepas ini adalah anda tuliskan ya, bagaimana trade, bagaimana anda buy, bagaimana anda sell. Buatkan dia untuk 3 teknik anda. Semua at least dah ada 3 teknik. Kalau tak ada, anda pergi cari. Ataupun guna Avramis punya analyzer tu ke, apa-apa ke kan. Azni, Sitiwani, ambil teknik-teknik dia. Lepas tu, anda tuliskan bagaimana anda buy, bagaimana anda sell. Tuliskan. Bukan, ada beratus. Kalau saya biar saya punya Telegram ni, kalau saya tak clear kan, kalau saya buka, dia jam tau. Beribu. Kalau biar, saya pernah biarkan 3 hari, stuck phone saya. Dia buka, lepas tu dia jam. Kena beli phone baru. Ada masalah. Okey, saya okey je, anda tahulah saya macam mana. Saya okey. Kalau jumpa saya macam ni, akad luar pun sama. Okey, jadi macam mana buy and sell? Apa teknik anda? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. 3 teknik. Anda tulis je dia. Macam mana anda buy, macam mana anda sell. Dapatkan apa yang anda maksudkan dengan trend. Different teknik, different. Ada yang teknik menggunakan structure. Macam saya gunakan structure. Ada teknik yang menggunakan momentum. Bagi mereka yang menggunakan BB, anda menggunakan momentum. Ataupun menggunakan moving average. Itu semua momentum. Bila price reject daripada certain MA, itu semua momentum. Ada yang menggunakan kepada momentum termasuk menggunakan RSI, parabolic SAR, apa semua itulah, structure dan juga momentum. Itu dua-dua lah. Ada yang menggunakan satu sistem Ichimoku, ada yang menggunakan macam-macam. Semua tu bagus. The thing is, anda kena definekan nombor 1 dalam apa juga teknik anda nak buy atau nak sell. Itu nombor 1. Dah macam betis, mau tak? Itu nombor 1. Nombor 2, okey, apa set up dia? Benda ni dapatkan. Apa set up? Kenapa anda masuk? Apa set up buy? Kenapa dah tahu apa trend? Apa set up dia? Apa yang anda tunggu? CRS ke, pattern ke, incomplete sequence ke, momentum sequence ke? Apa set up dia? Tuliskan. Dalam satu, kalau anda tak dapat nak terangkan macam mana anda trade, jangan pakai teknik tu. Berjudi jadinya. Tak pasti. Faham? Tak kisah ada trade forex haram. Saham ada trade macam tu. Sama je dia. Kalau dah buat benda yang tak pasti, sama. Terangkan kenapa anda masuk, kenapa anda keluar. Dah dapat macam mana set up buy, macam mana set up sell. Jangan cuma tahu entry. Kena tahu macam mana exit. Baru dah dapat kira berapa anda punya risk. Ini stop loss, tak payah stop loss. Saya selalu dengar benda ni. Tak payah stop loss. Saya trade tak payah stop loss. Lepas tu kau kira position sizing macam mana? Oh, depo 1000, 0.1 lot. InsyaAllah tak MC. Macam tu saya senyum je lah. Anda tak akan dapat kira berapa sebenarnya risk anda tanpa anda meletakkan SL. Kalau anda tak nak letakkan SL, sediakan satu akaun, ini boleh tahan 50 pip. Letakkan duit cukup 50 pip dalam tu. Trade satu je dalam tu. Boleh buat macam tu. Kalau tak nak stop loss, boleh. Guna kaedah margin. Itu sediakan satu akaun khas untuk dia. Buka satu position, buka. Satu akaun lain, buka lain. Itu boleh. Ini tak. Dia letak 100, buka 0.1, layer.
Itu memang tunggu masa. Ada cerita apa pun, anda pun faham apa cerita saya ni kan. Kita semua dah buat benda tu. Betul tak Pian? Fi, Rosdi, Sunbi. Nak terasa sekarang. Biar saya, biar anda tahu benda tu sekarang. Masa tengah sedap lah, sekali hilang sekali. Tapi itu cerita biasa kita nampak kat mana-mana trader. Lepas tu tanya, kenapa Ratusan berjaya tak ramai? Itu sebab dia. Okey. Nombor 3, macam mana manage. Bilanya anda nak keluar separuh ke, letak BE ke, bila anda nak sentuh-sentuh chart anda. Tuliskan, ini yang kena detail. Benda ni yang kena detail dia. Sebab most of kita tengok chart, bila benda tu dah berjalan, dah entry, sama ada tengah float, positif ke, negatif ke, bila anda nak kacau dia. Benda ni yang kena betul-betul lengkap. Tak mengaku. Yang part manage tu, benda tu dalam teknik sepatutnya yang part mengurus tu sepatutnya lengkap tau. Dia okey, anda keluar separuh kalau macam ni. Ada masuk dan cut position kalau macam ni. Benda tu yang patutnya, bukannya ni buy ni sell. Ini yang patut lebih panjang. Sebab itu saya ada satu sesi hanya untuk mengurus dagangan saya. Yang itu yang paling penting sekali dalam teknik. Bukannya entry itu. Anda hilang duit, anda buat duit apabila anda keluar market. Masuk market, yang pastinya anda ambil risiko dahulu. Jadi part itu yang paling penting, part manage. Tuliskan untuk 3 teknik. Nak bagi homework hujung minggu ni, ni homework dia hujung minggu ni. Dah PKP. Jangan pakai dulu. Masalah pakai juga. Belajar entry, lepas tu masuk market juga. Padahal kita buat duit, hilang duit bila kita exit. Jadi kalau tak sempat belajar, jangan pakai dia. Sebab bila tak lengkap, kita tertanya-tanya, dia tak jelas apa hukum trading kita. Tak kisah ada trading apa. Faham? Biar terasa sekarang, jangan terasa nanti. Faham ni? Biar terasa sekarang. Saya suka yang orang duk jatuhkan hukum halal jadi. halal jadi. Suka. Setiap hari saya terima mesej macam tu. Waktu saya scene only, suka tengok. Seronok tengok. Okey. Tuliskan untuk 3 sistem ni and what is next. Wassalam kat sini. What is next? Benda yang paling penting dalam perniagaan, modal anda. Teknik harapan dia. Modal anda, rancangkan penggunaan modal anda. Anda boleh merancang penggunaan modal kalau anda tahu berapa modal anda. Anda kena tahu modal anda. Berniaga apa tak tahu modal? Contoh tak tahu modal. Bulan ni aku ada 100, aku depo dulu lah. Nanti bila aku ada duit, aku depo lagi. Buat demo dulu lah. Jangan trade dulu. Bukan saya kata kena modal besar. Tak. Buat belanjawan anda untuk tahunan. Buat anda punya belanjawan untuk tahunan ni. Berapa sebenarnya pendapatan tertahan lepas dah tolak semua, tambah pendapatan, tolak perbelanjaan. Tolong jangan berfikir bulan-bulan. Anda berniaga, anda bukan bekerja. Masalah benda ni lah yang susah nak tukar mindset. Dan yang fikir hujung bulan ni aku dah lebih banyak ni. Ataupun tiba-tiba ada duit bonus, ada I Citra, I Sinar, I Kenyalang, I Bawah Bayu, I apa-apa lah. Duit tu nak depo. Padahal duit tu diberi daripada duit dia sendiri, KWSP.
Lepas tu duit tu untuk masa depan. Masa depan dia hari ni. Dia nak pergi hentak dekat market. Astaghfirullahalazim. Itu je. Jadi menang judi. Jangan. Buatkan anda nak berniaga, benda pertama yang anda kena settlekan dulu adalah kepada berapa sebenarnya modal anda. Sebab itu menentukan cara anda untuk nak trade. Dan anda akan tentukan berapa sebenarnya toleransi risiko anda. There is nobody can tell you anda trade $10, anda trade 10 pip, depo 1000 0.1. Sebab hanya anda yang faham makna duit anda tu. Air bercahaya, cukup. Sebab hanya anda yang tahu makna sebenar duit yang anda letak tu. So, tolong buat belanjawan tahunan ni. Daripada situ, berapa sebenarnya duit anda dah ada ataupun akan ada. Kalau dah ada, then you are working on real account. Kalau tak ada, anda work on notional. Bukannya tak real, trading masih real. Tetapi notional value akan ada nanti. Itu notional. Kita akan pergi lebih dalam topik tu nanti. Jam berapa ni? Okay, ada few more minutes. Okay. Dah anda tahu berapa sebenarnya anda punya modal, anda dah tahu berapa sebenarnya anda punya modal, then anda start tengok kepada sistem yang anda pakai tadi. Lihat dia dan pastikan kesesuaian dia. Testkan dia. Anda trade jumlah yang sama. Anda trade, ambil 3 teknik ni, anda ambil dalam satu trading, dalam 3 demo account. Jangan trade duit dahulu. Kalau orang duk kata kan, saya paling tak suka orang sebut benda ni. Buat apa buat demo? Depo $10 sepaling kurang. Barulah kita ada feeling dalam trading. Barulah real market. Kalau dia tolong depo, then anda buat. Kalau dia tak tolong depo, jangan dengar. Faham? Kalau orang kata, jangan buat demo account, trade $10 dulu. $10 tu duit. Ramai sangat yang kat luar tu terpengaruh dengan benda macam ni. Tolonglah. Kalau orang tu depo untuk kita, then boleh dengar. Faham? $10 tu kalau anda tengah naik basikal, $10 jatuh kat poket, anda break tak? Berhenti tak ambil? Kalau berhenti tu duit. Kalau tak berhenti, then ada depo dah $10. $10 tu RM40 tau. Saya silap RM50. Faham? Kalau anda break mountain bike, anda berhenti tengah-tengah highway sebab duit RM10, duit $10 jatuh, itu duit. Kalau orang, sebab itu saya katakan, jangan dengar yang macam ni, mengarut. Okey? Test out 3 sistem ni tadi. Anda trade lah, buka demo 1, demo 2 dan demo 3. Okey? Apa yang anda buat, sampai 3 teknik aku nak test ni, mati aku, sibuk aku. Tak perlu. Kalau anda dapati anda macam tu, kan, janganlah pergi lower time frame. Simple je. Aku kerja mana sempat nak buat benda-benda ni. Tak payah trade lah. Saya simple je. Orang nak kita dengarkan teknik ringkas. Pasti confirm untung. Tak payahlah. Kita pun tahu cerita sebenarnya. Kita dengar, senyum. Buat benda yang masuk akal. What you do is, try 3 sistem yang anda boleh analisa dengan trade tak sama. Analisa pada masa yang sama setiap hari. Buat jadual anda. Kalau anda buat benda ni, anda akan dapati anda in control kepada dagangan anda. Anda analisa benda yang sama, bukan nak entry. Okey, kat mana nanti aku nak entry? Ataupun kat mana nanti itu aku tunggu CRS ke, aku tunggu pattern complete ke. Letakkan analisa anda ni, ini step dia. Analisa pada waktu anda, masa yang sama. The best time untuk analisis is pukul berapa? Kalau anda seorang intraday ataupun seorang ni short term swing.
Serah mana turun kerja tu. Pagi, awal pagi pukul 5, pukul 6 pagi kan. Lepas subuh, sebelum subuh, waktu tu bagus. Time frame berapa? Kalau anda ada banyak masa, lower time frame, H1 ke bawah. Tak banyak masa, higher time frame. Itu je. Okey? Analisa. Pukul berapa? Lepas tu letakkan trade alert. Letakkan trade alert. Dekat mana bila price tu masuk kat situ baru anda tengok chart. Dalam satu hari ni anda tak payah tengok. Dah anda analisa tu, letak trade alert. Lepas tu mungkin satu masa untuk anda review. Kalau dia tak ada keluar alert tak kena, jadi tak payah. Tapi anda akan review balik analisis anda. Jadi macam tu anda tengok chart 2 kali je sehari tau. Anda tak payah duk driving lampu merah tengok, lampu hijau tengok, lampu kuning tengok, nasib baik dia tak lampu biru, polis belakang. Faham? Duk tengok phone ni, dia keluar lampu biru. Itu satu hal lagi. 300. Duk tengok. Sama lah guna phone 300. Lampu biru. Jadi tengok benda-benda ni. Dan apa yang anda buat adalah anda cuma trade ikut sistem tu, ikut dia to the T, dan anda rekodkan dia. Anda akan trade benda yang sama, jumlah yang sama untuk 3 akaun ni. Sama ada USD 100 ke, kalau kat demo USD 100 satu entry, bukannya 100 pip. Stop loss TP ada kira kan, dan dapatkan frequency entry. Ada lampu biru, try lalu depan peronda pian, bawa macam ni phone, lampu biru keluar dekat traffic light, dia suka. Frekuensi berapa kali anda entry. Tu lah lampu kereta polis ni keluar. Berapa kali anda boleh entry teknik tu, bagikan tempoh. Ini adalah satu yang dia tak ada shortcut tau. Anda kena buat. Seriously. Anda kena buat benda ni. Frequency of entry, berapa kali entry dia. Lepas tu anda dapatkan berapa R multiple dia daripada certain masa. Contohnya anda buat dia kepada tempoh untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Orang kita kalau nak suruh dia nak belajar, esok dia nak profit. Siapa tak nak? Tapi cerita bulan bintang macam ni, anda dengar tempat lain, jangan dengar daripada saya. Memang tak ada. Memang tak ada. Saya bukan jenis yang marketing ni teknik ni, wah inilah yang paling hebat di alam semesta. Itu cuma dekat Liverpool. Lain daripada tu tak ada. Tengok gol Mo Salah, tu contoh. Jadi apa yang dapatkan berapa kali trade, berapa multiple dia, dan dari situ anda akan dapat ekspektasi untuk sistem berkenaan. Okey? Try out. Try dahulu 3 teknik. Dah anda dapat benda ni, then anda review balik. Berhenti dulu trade. Jangan letak duit dulu. Maksudnya anda tak letak duit dulu. Mana ada perniagaan yang boleh buat demo? Ni je. Ni je. Jangan dengar orang tu, kau dah belajar, kau depo. Jangan. Tolong jangan. Kita cerita realiti sekarang ni. Saham ke apa ke, banyak sangat marketing yang rosak industri kita. Retail bukan hanya saham, bukan hanya forex, komoditi, sama je. Jadi sama, jadi industri kita ni tak cantik. Tak cantik. Orang tengok retail trader, kaya, tak bagus. Nampak all this negatif ataupun ada yang terlalu positif luar alam cerita-cerita marketing. It's us, kita. Ada quiz money, apa tu? XM Malaysia ada quiz free money ke lewat FB Live? Dia ada untuk $350.
untuk ikut cabutan bertuah Sun B. Tapi ada soalan lah. Tu 10 minutes, thank you Pierre. Okay, dapatkan benda ni, then bila anda dah dapat, katalah sistem satu anda ada 40 entry. Selepas anda buat dia untuk tempoh 3 bulan ke, sebulan ke, anda ada 40 entry, contoh 40 entry. Anda dapat ekspektasi dia 0.8 contohnya. Itu contoh dia lah. Sistem 2, dapatkan. Selagi anda tak dapat benda ni, jangan pakai teknik tu. Selagi anda tak ada benda ni, jangan trade. Jangan trade with real money. Selagi anda tak ada benda ni. Sistem 2, anda ada 60 entry. Kan? Dan dia memberikan 0.5R. Sistem 3, anda ada 200 entry dan dia memberikan pulangan sebanyak 0.2R. Jadi dapatkan. R tu adalah purata bila anda bagikan berapa daripada seluruh risk yang anda ambil kepada berapa entry yang anda buat. Maksudnya R multiple dia ataupun risk kepada pulangan dia ada darab 2 ni. Ini yang guna benda-benda ni tadi. Dapatkan benda-benda ni dulu. Jangan balik, oh Alhamdulillah dah belajar dengan cikgu tu petang tadi, malam esok hari kita hentak market. Yang cakap-cakap macam ni tak ke mana tau. Anda bagi paling lama lah 3 bulan. Lepas tu tak ada dah dia. Betul tak apa saya kata ni? Semangat kan bila dengar, wah, master tu bagi teknik kan. Master lah. Kita belajar daripada jumpa Soros kat tepi dekat Wan Utama kan. Jumpa, Soros, Os. Panggil pun Os je sebab dia dah lama kenal. Contohnya. Os, kau entry apa cara kau? Oh, dia pun tunjuk. Aku tadi tarik Fibo macam ni. Kau nampak Marubozu, kau tarik Fibo. Lepas tu kau tarik Fibo, kau masuk dekat nombor 14.6. Dahsyat. Kat situ confirm dia naik. Kalau dia tak naik, kau jangan panggil aku Os. Kau panggil aku Pak Soros. Contoh. Kita pun tengok dia, stop loss kat mana? Stop loss kat bawah 100. TP dekat 3000%. Kita pun dengar, apa? Risk reward 18. 18,000 dia kata. Kita pun, dahsyat, Pak Os dah bagi. Kita pun masuk lah. Belajar masuk, 2 kali kena. Kali keempat tak kena. Kali kelima, kita delete Os tadi daripada FB kita. Dan scammer pun. Ni benda-benda jatuh, benda-benda biasa. Ataupun dia kena maki. Master tu tadi, apalah ada stop loss. Bukannya tak ada stop loss. Kena juga stop loss. Mana ada teknik tak ada stop loss? Kalau teknik tu tak ada stop loss, tak ada kaedah untuk mengurus duit, jangan pakai. Itu bukan teknik. Itu phone jatuh. Faham tak? Phone jatuh, entry. Phone jatuh, kena batu, entry 1. Kalau kedua jatuh, 2 entry. Tak ada cara nak keluar, ada cara masuk ke. Kalau yang macam tu jangan belajar. Buang masa anda. Buang masa anda. Sebabnya hujung cerita dia sama. Semua ni, kalau anda dah at least tahun dah trade, anda faham apa saya ceritakan. Mungkin yang masih baru akan fikir lain kan. Dia simple dia. Tak ada kaedah untuk mengurus duit, jangan trade. Jangan trade, buang masa. Okey, dapatkan semua ni, lepas tu anda fikir balik, ini bagus, 200, 0.2, dia banyak entry, masih untung mengatasi rugi katanya. Kalau anda memang ada masa, boleh pakai 200. Kalau tak ada masa, mana dapat dalam sehari entry sampai 3-4 kali. Ramai suka macam ni, lagi banyak entry, lagi banyak untung. Cerita recovery kan. Thank you. Tapi mana satu yang sesuai Sistem 1, sistem 2, sistem 3, mana satu yang sesuai kepada anda? Tak ada sistem yang memang perfect untuk semua orang. Tak ada. Kalau ada kan,
satu teknik, satu dunia pakai, semua kaya. Tak ada. Memang tak ada. Dengar je cerita marketing orang. Ya. Semua bagus, kan. Tak, anda kena cari mana yang sesuai kepada anda. Lepas tu, anda dah tahu dia punya frekuensi, multiple expectancy. Basically, anda tahu pulangan dia. Lepas tu, anda kirakan berapa bajet anda. Ni yang bajet tadi ya. Berapa sebenarnya duit yang anda ada untuk nak melabur? Tak kisah. Ada pakar scalping, pakar swing, pakar macam-macam pakar ada. Kita je. Lagi lama anda dalam bidang ni, anda akan tengok macam-macam. Saya dah 20 lebih tahun. Macam-macam dah jumpa. Macam-macam. Saya je. Kita je. Dia tengok cat, dia tahu dah. Dia tengok cat, kau tengok naik. Kita pun, naik betul. Aku tengok je, aku tahu dah naik. Okey. Kita pun dia tengok 3 candle. Naik ni. Naik, kau tengok. Naik. Kalau dia turun, kalau turun aku sell sekejap. Aduh, tadi dia kata buy. Tadi aku sell dah sebenarnya. Scalping sekejap. Kita pun okey. Alah, benda biasa. Pakai MC, pakai semua ada. Dia trading ni, bukannya pasal teknik. Teknik tu benda tetap je. Tapi ramai suka, bila teknik tu dimarketkan, dia akan keluar cerita yang bulan bintang. Dalam trading, it's not about this. Ini semua anda boleh dapat dekat YouTube. Faham tak? Paling penting dalam trading adalah benda ni. Modal anda. Sebab teknik ni ada naik, ada turun. Ada masanya dia baca market, tengok je, letak je, dia pergi kan. Kalau aku tahu tadi, aku letak besar sikit. Dan nampak, kita pun sebut pasal duit. Bukan pasal teknik. Tapi kenapa orang duk cerita siang malam pasal teknik? Tak cerita pasal bagaimana kita, bila kita nak start besarkan, bila kita nak start turunkan penggunaan equity. Itu position sizing model. Ni benda yang paling penting. Jadi apa yang anda perlu buat sekarang adalah anda tetapkan berapa sebenarnya modal anda. How much is anda punya modal bila anda lihat kepada perbelanjaan dan pendapatan anda untuk setahun. Betul. Itu cerita biasa ni. Kan? Sebabnya nak cuba pandai, anda akan benci, marah dengan market, dengan diri anda, dengan cikgu, dengan semua dunia. Kucing lalu anda marah kat kucing, ayam lalu, ayam ni kena sebelih yang. Semua salah lain. Padahal kita tak tengok kita. Kita cuba untuk bijak trading. Tak payah bijak. Anda cuma ikut benda sama dalam sistem. Yang apa yang anda perlu bijak adalah sebenarnya ini. Ini yang anda perlu bijak. Tapi masalahnya tak ramai yang suka nak berbincang pasal benda ni. Ramai suka nak tengok, okey ni nak naik, nak turun, ini nak masuk kat mana, naik ke, turun ke. Kalau dia tanya buy ke sell, tak tanya pun stop loss kat mana, TP kat mana. Macam mana kita tahu risk reward? Tu yang cerita tadi. Oh, saya buy. Bila kita tengok dia turun, oh saya sell dah, tadi saya buy. Kita pun Allah, dah sell. Master, Sifu, dia tak boleh kena stop loss. Tu yang apa yang di ego pun saya tak tahu kan. Padahal yang withdraw daripada broker. Ada stop loss, ada TP, buat benda yang nyata kan. Tak payah bijak-bijak trading. Sistem anda trade, anda cuma ikut dia. Kesilapan dalam trading bila kita tak ikut sistem kita. Kerja kita, ini je kerja kita. Yang trade tu sistem anda. Yang trade tu benda-benda ni. Benda-benda ni yang trade. Faham tak? Anda tak bijak trading. Anda cuma ikut. Dia kata buy-buy, dia kata sell-sell lah. Anda cuma ikut je benda ni. Apa yang anda patut bijak adalah benda ni. Bilanya anda naikkan modal, turunkan penggunaan equity, bukan naikkan modal, penggunaan equity dan semua ni bergantung kepada
makna ataupun risk tolerance anda. Tahu dahulu berapa sebenarnya modal anda. Tu tipu makan komisen. Itulah masalahnya. Jadi ketahui berapa modal anda. Jarang orang kata buka demo kan. Ni sekarang ni semua orang suruh buka $10, $100. Saya tak. Saya akan tetap kata buka demo. Tak kisahlah XM nak kata apa. Saya bagi tahu, buka demo, try dahulu. Bila anda dah dapat hala tuju, faham dia, faham sistem, anda test out position sizing model kepada anda punya sistem tu, dan anda dah nampak, macam mana nak pakai, dan barulah anda trade. Macam itulah baru cerita $100 dahulu ke, $10 dahulu ke, anda buat position sizing model, kalau nampak hala tuju dia, dan anda besarkan modal. Jangan pergi besarkan lot. Itu cari nahas tu. Okey? Jadi itu topik kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada esok hari main position sizing model. Baca-baca nota ni. Kita akan masuk dalam analisa pasaran pada jam 8 nanti. Jumpa lagi pada jam 8 nanti. Kita bincang banyak mengenai benda ni. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. InsyaAllah jam 8 kita jumpa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.